Okey, baik. Sebenarnya cikgu minta kamu buat soalan nombor 1. Okey, iaitu soalan nombor 1, okey, iaitu tentang sistem pemerintahan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Baik. So dia kata ayat dia begini. Okey, sistem pemerintahan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor mewarisi sistem pemerintahan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi buktikan, soalan A, buktikan pernyataan itu. Maknanya kamu kena berikan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa sistem pemerintahan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor adalah juga mengambil daripada Kesultanan Melayu Melaka. Dan soalan ini berjumlah 6 markah. Ya, berjumlah 6 markah. Jadi, kita akan tengok jawapan rakan-rakan kamu. Baik, bagaimanakah jawapan mereka? Okey, kita lihat buktikan pernyataan tersebut. 6 markah. Baik. Jadi, kita tengok okey, jawapan dari rakan-rakan kamu. First, kita akan tengok okey daripada rakan kamu yang ini. Okey. Baik. Ini daripada pelajar yang bernama Pravin. Okey. Namun Pravin tak dapat masuk. Okey, dia dah bagi tahu cikgu sebab dia ada urusan. Baik. Dia kata macam ni. Okey, korang tengok jawapan dia. Antara penyertaan. Di sini penyertaan bukan penyertaan. Antara penyertaan yang membuktikan sistem pemerintahan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor mewarisi Kesultanan Melayu Melaka adalah sistem pembesar 4 lipatan. Di sini, okey, untuk pengetahuan kamu, di sini bila dia sebut, okey, sistem pembesar 4 lipatan, 1 markah kat sini. Okey, ini akan jadi satu markah sistem pembesar 4 lipatan. Baik. Contohnya, Kesultanan Perak mempunyai 4 pembesar utama. Okey, dia berikan contoh 2. Okey, 4 pembesar utama. Okey, iaitu dia berikan seperti orang kaya bendara, Seri Maharaja dan orang kaya menteri, Paduka. Okey, Tuan. Okey, itu markah yang kedua. Selain itu, sistem perbarisan tahta. Ni salah ni. Okey, typo, perbarisan tahta, pewarisan tahta. Okey, juga telah diwariskan oleh kerajaan lain. Okey, contohnya, okey, Raja Muzaffar menjadi pemerintah Kesultanan Perak. Okey, apabila Tun Saban dan Nakhoda Kasim menjemputnya untuk mengasaskan Kesultanan Perak. Okey, baik. Yang ini betul. Sistem pewarisan tahta telah diwariskan oleh kerajaan lain. Okey, ini betul. Tetapi contoh yang diberi ini salah. Okey. Contoh yang diberi ini salah. Ini adalah sebenarnya bukan contoh untuk pewarisan tahta. Pewarisan tahta yang dimaksudkan ialah daripada sultan kepada puteranya, iaitu sama ada raja muda atau tengku mahkota. Bukannya yang ini. Yang ini dia mengasaskan. So salah. Nampak tak tu? Okey. Yang itu tak boleh diterima. Dan akhir sekali kita lihat majlis mesyuarat kerajaan dijalankan oleh kesultanan seperti Kesultanan Pahang dan juga Kesultanan Perak. Baik, majlis mesyuarat kerajaan yang ini juga adalah bukan pewarisan tahta. Bukan pewarisan daripada Kesultanan Melaka Sebab Kesultanan Melayu Melaka ada tak majlis mesyuarat kerajaan? Melaka ada tak majlis mesyuarat kerajaan? Melaka ada tu? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Cuba fikir balik. Okey. Melaka ada ke majlis mesyuarat kerajaan? Okey. Melaka tak ada majlis mesyuarat kerajaan. Tak ada. Jadi, ini bukan bukti. Ini bukan bukti yang menunjukkan ianya diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Bukan. Jadi, kamu nampak tak bila ayat yang panjang-panjang begini tapi kamu hanya layak dapat berapa? 4 markah. 4 ke? 1, 2, 3. 3 markah saja. Nampak tak?
Di sini macam Pravin dapat 3 markah sahaja untuk soalan yang pertama ini. Nampak tak? Nampak tak dia punya cara bagaimana dia dibuktikan. Baik. Okey, so nombor 1 ni. Kita tengok soalan nombor 1 je dulu. Jangan tengok soalan nombor 3. Okey, seorang lagi. Okey, kalau tak silap cikgu, ini adalah jawapan daripada pelajar yang bernama Kisha. Betul? Okey, baik. So, kalau kita lihat 1A, okey, contoh buktinya. Dia kata buktikan pewarisan tahta tu kan, pewarisan sistem pemerintahan yang diwarisi daripada Kesultanan Melaka. Baik, contoh buktinya adalah Kesultanan Pahang mewarisi sistem pentadbiran yang berasaskan pembesar 4 dan 16 daripada Kesultanan Melaka. So, ayat ini memberi 1 markah. 1. Salah satu pembesar berempat ialah orang kaya pahlawan. Maknanya dia berikan contoh. Okey, another 1 marks. Okey. Baik. Selain itu, bagi Kesultanan Perak, amalan sistem penggiliran dilakukan. Dalam sistem pentadbiran ini, Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik Sultan berdasarkan sistem penggiliran tersebut. Baik, panjang kamu beri Kisha, tetapi malangnya ini bukan warisan Kesultanan Melayu Melaka. Ingat, kamu kena jawab soalan. Soalan kata buktikan, okey, iaitu Kesultanan Melayu ini telah meniru daripada Kesultanan Melayu Melaka. Baik, Melaka ada ke sistem penggiliran? Melaka ada tak sistem penggiliran? Tak ada. Tak ada. Jadi, macam mana kamu boleh jadikan ini sebagai bukti? Tak boleh ambil yang ini. Nampak tak? Tak boleh ambil yang ini. Bermakna yang panjang-panjang ini tidak membawa apa-apa markah. Ingat tu. Sebab tu, kena faham betul-betul soalan tu nak apa. Soalan tu kata buktikan bahawa Kesultanan Melayu ini dia meniru Kesultanan Melaka. So, sistem penggiliran Melaka tak buat. Melaka tak buat. So, kamu tak boleh ambil poin ni. Jadi, perenggan kedua tak ada markah. Baik, perenggan ketiga. Seterusnya, kedua-dua Kesultanan Selangor dan Terengganu masih mengamalkan sistem pewarisan takhta. Okey, ini boleh diterima 1 markah lagi. Okey, 1 markah lagi. Dan waris ganti. Waris ganti kejap kita tengok. Okey, ini 1 markah. Baik, waris ganti di Kesultanan Terengganu menggunakan gelaran yang di-Pertuan Muda. Manakala di Kesultanan Selangor, digunakan gelaran Raja Muda. Okey. So ini another point. Okey, another point. Okey, ada 1 lagi markah. Sudah dah ada 4. Okey, dah ada 4 markah. Kesultanan Selangor juga melantik Sultan dengan nasihat dan pengesahan daripada Dewan Diraja. Tanggungjawab Dewan Diraja adalah membantu dan menasihati Sultan dalam sistem pemerintahan. Baik, yang ini tidak relevan. Kerana apa? Kerana harus diingat bahawa Melaka tak ada Dewan Diraja. Ingat, Selangor yang ada Dewan Diraja. Okey, tanggungjawab Dewan Diraja membantu dan menasihati Sultan. Tapi Melaka ada tak? Tak ada. Melaka tak ada. Melaka memang guna sistem pembesar 4 lipatan tu je. Jadi, perenggan yang keempat ini tidak diterima. Maknanya tidak relevan. Jadi berapa markah yang kamu peroleh daripada sini? Kamu dapat 4 markah. 4 markah. Kerana apa? 4 markah saja dikira kerana itu je lah yang relevan. Yang relevan dengan jawapan kamu. Boleh faham tak Kisha? Boleh faham kenapa markah diberi? Nampak tak? Faham nampak tak semua bahawa nak menjawab mesti menjawab soalan. Nak beri jawapan mesti jawab soalan. Jangan bagi fakta-fakta yang tidak berkaitan. Jangan. Jangan Okey. Baik, so kita telah lihat 2 orang. Dah lihat 2 orang. Baik, kita teruskan dengan satu lagi. Kita nak tengok kawan kita macam mana kawan kita jawab. Baik.
So, kita tengok daripada soalan yang ataupun jawapan yang telah dihantar seperti ini. Baik. Yang ini daripada Adam. Okey, baik Adam Kamu tengok Adam Okey, so kita tengok soalan nombor 1. 1A. Sistem pemerintahan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melaka. Baik, itu tak ada markah sebab kamu ulang daripada ayat soalan dan tidak membawa apa-apa fakta. Aspek utama warisan sistem pemerintahan Kesultanan Melaka ialah Sultan sebagai tonggak utama kerajaan, 1. Dan penggantian pemerintah yang berasaskan adat Temenggung, 2. Okey, itu betul. Maknanya ada 2 kat situ. Di negeri Perak, putera Sultan juga akan mewarisi tahta tetapi melalui sistem penggiliran. Okey. Bermakna di situ, okey, putera Sultan juga mewarisi tahta. Okey, itu yang betul. Okey, itu betul. Cuma sistem penggiliran tu tak ada dapat poin. Baik. Asas pentadbiran Kesultanan Melaka melalui sistem pembesar 4 lipatan turut diwarisi oleh negeri-negeri ini. Tak ada penerangan tambahan. Jadi ayat itu hanyalah ayat yang tergantung, namun kita boleh ambillah sistem pembesar 4 lipatan situ, so dia menjadi 4 markah. Bermakna soalan 1A, kamu hanya dapat 4 sahaja. Tak cukup poin. Dan ada poin yang tak relevan, so dapat 4 sahaja. Faham tak? Faham okey, tengok betul-betul ni. Baik, so ini daripada Adam. Okey, baik. Seterusnya, yang ini siapa ni? Masalahnya yang ini, okey, cikgu tak dapat soalan A. Yang cikgu dapat soalan B dengan C. Soalan A tak dapat. Okey. So tulisan dah cantik apa semua tapi soal tak faham nak buat A. Baik. Okey, baik, bagus, bagus. Okey, tak apa. Nanti kita akan terangkan. Baik. Dia begini. Okey, nanti cikgu akan terangkan Baik. Dan seterusnya iaitu yang sorry. Tadi bukan Adam, sorry. Tadi siapa tadi Cikgu lupa. Sorry. Yang ini yang Adam punya. Sorry Adam. Yang tadi siapa punya tadi? Siapa mengaku? Boleh mengaku tak? Siapa tadi Kisha Bukan Kisha. Yang tadi Amna, sebelum Amna tadi. Sebelum Amna yang mula-mula tadi yang kita bincang tu. Siapa? Cikgu lupa. Baik, yang ini Adam Emil Haris. Okey, sistem pemerintahan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melaka. Dengan Kesultanan Pahang masih berasaskan pembesaran 4, 8 dan 16. Okey, bermakna di sini ada 2 poin kat situ. Serta Kesultanan Perak juga mewarisi Kesultanan Melaka dengan mengamalkan sistem penggiliran. Itu tak boleh. Okey, tak diterima. Okey, Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik sultan, itu tak diterima. Okey, di samping itu Kesultanan Terengganu juga mengamalkan sistem perusahaan tahta. Waris ganti digelar yang di Pertuan Muda. Ya, 3. Masih salah ke? Baik. Okey, warisan Kesultanan. Ya, jadi masih salah ke? Okey, baik. Yang ini kita kena jelas. Okey, jom kita tengok nota. Okey, mungkin ramai yang mungkin, cikgu, saya dah ikut ni cikgu. Kan, tapi salah juga ke? Macam mana ni cikgu? Okey, baik, faham. Baik, dia begini sebenarnya. Okey, iaitu kalau kita lihat nota balik. Okey, sekejap cikgu sharekan nota Untuk soalan 1. Okey, untuk soalan 1, iaitu apakah yang diwariskan daripada sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, ini warisan dia, sistem pemerintahan. Baik, so ramai yang akan ambil kat sini, betul. Okey, iaitu kalau kita lihat, yang ini kamu boleh ambil. Okey, tengok tengok betul-betul Okey, yang ini kamu boleh ambil. Okey, Kesultanan Pahang mengamalkan sistem pewarisan tahta. So ini memang betul, Melaka pembuat. Dan ini penerangannya, waris ganti digelar Tengku Mahkota, betul. Okey. Dan untuk pengetahuan kamu, okey, yang ini, 2 ini adalah huraian.
Ini huraian daripada sistem pewarisan tahta tadi. Huraian dia. Dan sistem pentadbiran adalah berasaskan sistem pembesar 4 lipatan. Okey, yang cikgu bulatkan ini adalah diambil daripada Melaka. Baik, yang ini diambil daripada Melaka. Dan huraiannya, ini huraiannya. Okey, serta nama-nama huraian ni. Baik, adakah ini Majlis Mesyuarat Kerajaan ini warisan Melaka? Adakah Majlis Mesyuarat Kerajaan ini adalah warisan Melaka? Tidak. Bukan. Tetapi kenapa ditulis kat sini, cikgu? Ditulis kat situ sebagai penerangan daripada Pahang. Maknanya penerangan tentang pemerintahan Pahang. Maksudnya, Pahang ni, dia bukanlah tiru bulat-bulat daripada Melaka. Tak. Ada beberapa item yang diambil daripada Melaka. Tetapi ditambah lagi dengan, ditambah sendiri oleh Pahang. Jadi soalan tanya, Kesultanan Negeri Melayu ni, meniru, adat istiadat ataupun meniru sistem pemerintahan Kesultanan Negeri Melaka. Buktikan, dia minta bukti. Bila soalan minta bukti, bagi yang samalah. Bagi yang sama seperti Melaka. Yang tak sama jangan ambil. Boleh faham? Yang sama apa? Pewarisan tahta. Yang sama apa? Sistem pembesaran 4 lipatan. Itu dipaham. Kalau di Perak, sistem penggiliran ni sama ke dengan Melaka? Tak. Jangan ambil. Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik Sultan. Tak sama kan? Jangan ambil. Ni tak sama. Tak sama. Okey. Tetapi ambil yang sama, iaitu Perak juga amalkan sistem pembesar 4 lipatan. Dengan orang kaya, pembesar-pembesar ini. Itu je. Itu je yang sama. Kemudian mentionkan pula Kesultanan Terengganu. Okey, masih menggunakan sistem pewarisan tahta. Dan waris gantinya digelar Yang di-Pertuan Muda. Dewan Pangkuan Diraja sama tak? Tak. Jangan ambil. Dewan Pangkuan Diraja tak sama, jangan ambil. Okey, Jumaat dikenal sebagai ahli wal adat. Pun tak, jangan ambil. Begitu juga Kesultanan Selangor. Yang sama apa? Sistem pewarisan tahta. Okey, boleh ambil. Okey. Dan juga yang lain-lain itu tak sama. So bermakna di sini apa yang kamu kena ambil iaitu kamu boleh ambil yang ini. Okey. Bermakna kamu boleh ambil yang ini Okey, Kesultanan Pahang, sistem pewarisan tahta 1 dan Tengku Mahkota. Okey, 2. Kemudian kamu boleh ambil sistem pembesaran 4 lipatan 3. Sini 1. Kemudian 2 kat bawah ni Tengku Mahkota. Kemudian sistem pembesaran 4 lipatan di Pahang 3. Baik. Kemudian Kesultanan Perak, kamu boleh ambil sistem pembesaran 4 lipatan 4. Okey. Kemudian Kesultanan Terengganu, sistem pewarisan tahta 5. Dan waris ganti digelar Yang di-Pertuan Muda 6. Kemudian Kesultanan Selangor mengamalkan sistem pewarisan tahta juga 7. Dan juga waris ganti digelar Raja Muda 8. So, itulah caranya. Maknanya ada 8 poin yang mencukupkan kamu untuk dapat 8 markah. Boleh faham? Boleh faham tak, Kisha? Ingat. Dia nak bukti. Dia nak bukti yang mana sama dengan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi yang tak sama jangan ambil. Yang tak sama jangan ambil. Okey. Yang lain-lain faham tak? Yang lain-lain faham tak ni? Lepas tu tambahan, contohnya macam ada yang kata apa, bahawa Sultan menjadi ketonggak utama kerajaan pun boleh dapat 1 markah, pun boleh. Okey. Jadi, so inilah dia cara bagaimana untuk menjawab soalan nombor 1A, iaitu di bahagian AC. Yang mana? Yang ini. Yang ini kan, buktikan pernyataan. Sebab dia tanya sistem pemerintahan.
Okey, jadi buktikan. Kamu boleh dapat 8 markah tapi dia nak 6 je. Dia nak bagi 6. Banyaklah tadi. Banyak poin yang kamu boleh bagi tadi. Okey. Boleh faham Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan B. Okey, fahami soalan. Baik, soalan B kalau kita lihat okey iaitu jelaskan. Jelaskan maknanya huraikan sistem pemerintahan Kesultanan Selangor. Dia spesifik. Jelaskan sistem pemerintahan Kesultanan Selangor. Ingat dia tanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. So, kita tengok jawapan kawan-kawan kamu. Okey, belajar daripada jawapan kawan-kawan kamu. Okey, jom kita tengok. Baik, soalan yang nombor 2 ni. Okey, daripada Pravin. Pravin kata, okey, Kesultanan Selangor mengamalkan sistem pewarisan takhta. Okey, 1 markah. Sistem ini telah diwariskan oleh Kerajaan Johor Riau. Okey, baik, bagus. Okey, 2. Okey. Baik. Pelantikan Sultan adalah atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Ini boleh. Sebab dia tanya tentang sistem pemerintahan. Boleh. Pemerintahan Selangor sahaja. Dewan Diraja bertanggungjawab membantu dan menasihati Sultan dalam menjalankan fungsi baginda. 4. Okey. Di samping itu, pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama. Majlis Mesyuarat Kerajaan 5. Dan seterusnya. Sekali terdapat beberapa anggota Dewan Diraja termasuklah Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara. Jadi dapat apa? Di sini dapat 6 markah. 6 markah. Kalau korang ada apa-apa yang muskil yang korang tak faham, bagi tahu. Jangan korang diam je. Okey? 6 markah. Okey. Baik. Kita tengok jawapan daripada seterusnya ni. Okey, soalan nombor 2 iaitu Kisha. Kisha ke Amna Kisha? Betul Kisha, ni jawapan kamu Jawapan kamu Kisha? Betul? Ya kot. Okey. Baik. Kisha, masalahnya soalan B ni tidak menjawab soalan. Sebab soalan B ni kamu salah soalan. Apa maksud salah soalan cikgu? Korang tengok. Okey, Kisha, sebenarnya soalan B yang ini patutnya kamu jawab, tapi kamu telah jawab B yang ini. Alamak, sudah salah soalan lah. Soalan B kamu jawab yang ini. Sepatutnya kamu jawab yang ini nombor 1 B, tapi kamu jawab soalan 2B. Salah tengok. Memang salah tengok. Cikgu tahu. Okey, cikgu faham. Ya Allah, cikgu cakap, ni salah tengok budak ni. Jadi, oleh sebab itu tidak boleh diberikan apa-apa markah. Tidak boleh diberikan apa-apa markah. Kena faham tu. Okey. Baik. Kita tengok jawapan daripada Adam pula. Okey, jawapan daripada Adam Emir Haris. Okey. Sistem Kesultanan Selangor mengamalkan sistem pewarisan takhta. Waris ganti digelar Raja Muda. Pelantikan Sultan juga atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Dewan Diraja bertanggungjawab membantu menasihati Sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Antara anggota Dewan ini termasuklah Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan 6. So, memang ini dapat 6 markah. Okey, Adam. Baik. Untuk Amna, okey, Amna soalan B. Okey, jelaskan sistem pemerintahan Kesultanan Selangor. Sistem pemerintahan Kesultanan Selangor mengamalkan sistem pewarisan takhta. Waris ganti digelar Raja Muda. Pelantikan Sultan adalah atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja yang bertanggungjawab membantu Sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara ialah antara anggota Dewan Diraja. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. So, Amna, untuk soalan ini dapat 6 markah. Okey. Jadi betul. Ini memang jawapan yang betul. Baik.
Dan seterusnya. Ini siapa punya ni? Baik korang mengaku. Baik korang mengaku. Siapa punya ni? Baik mengaku. Siapa punya ni? Cikgu lupa lah. Siapa ni? Krishna Krishna Jashvin Betul? Okey. Baik. Kalau kita lihat. Selangor ini merupakan sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Johor Riau. Bugis semakin ramai menetap di Selangor. Putera Daing Celak iaitu keturunan Bugis bernama Raja Lumo telah menghadap Sultan Perak untuk dapatkan fitrafan. Dianugerahkan nombor serta Cap Raja Mohor. Kemudian Sultan Salahuddin mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor dan keturunan Sultan Salahuddin Shah mewarisi tata Selangor hingga ke hari ini. Baik, berapa markah cikgu nak bagi? Cikgu akan bagi. Okay, this is real. This is real. Korang tengok betul-betul. Baik. Jawapan bagi soalan B ini, cikgu berikan kosong. Cikgu berikan kosong. Sebab apa? Siapa boleh bagi tahu? Sebab apa cikgu bagi kosong untuk jawapan B ini? Sebab apa cikgu bagi kosong? Bagi tahu cikgu. Sebab apa cikgu bagi kosong untuk jawapan B ini? Siapa tahu boleh tulis kat Zoom chat. Kenapa jawapan macam ni cikgu bagi kosong? Bukan sebab soalan tanya pewarisan Selangor. Bukan. Krishna Javin kata sebab tak ada huraian untuk contoh. Salah. Arif kata grammar. Mana ada grammar? Sejarah tak ada grammar. Tak ada. Kamu tahu sebab apa? Sebab dia sambung jawapan. Bukan. Ada je cikgu. Ya, tapi bukan tu jawapan. Itu kesalahan dia. Kesalahan dia adalah soalan B itu. Kalau kamu tengok, soalan B kata apa? Jelaskan sistem pemerintahan Kesultanan Selangor. Jelaskan sistem pemerintahan. Baik. Kalau kamu kata bahawa, cikgu, yang tadi tu memang sistem pemerintahan lah. Bukan. Yang ini, soalan B ni, yang jawapan B ini, sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Johor Riau, Bugis semakin ramai menetap, Daing Celak keturunan Bugis. Ini semua adalah pengasasan. Bagaimana Selangor diasaskan. Bukan sistem pemerintahan. Faham tak? Maknanya apa? Maknanya jawapan kamu ini tidak menjawab soalan. Soalan nak lain, kamu bagi lain. Faham? Ya, bukan. Jangan sorry dengan cikgu. It's okay. Bagi cikgu it's okay. Tapi this is apa yang berlaku kepada banyak pelajar. Di mana cikgu, saya dah buat jawapan panjang-panjang tapi dapat kosong cikgu. Kenapa This is the problem. This is what we call the mistakes yang kamu dah buat. Which is soalan nak sistem pemerintahan, kamu bagi pengasasan. So tak match. Your answer tidak menjawab soalan. That's why cikgu mana pun dia kata, alamak, kesiannya sebab panjang. Kamu dah buat penat-penat tapi cannot give any marks. Why? There's no answer to the question. Faham? Aina Dania? Faham tak? Dan yang lain-lain faham tak? So please avoid this kind of mistakes. Jangan orang kata apa, ulang benda-benda macam ni. Means that Krishna, take note. This is kita kata sebagai good lesson, which is how come banyak panjang jawapan tapi dapat kosong. Why? Because tidak ada jawapan yang menjawab soalan tadi. Soalan nak sistem pemerintahan, but you tell about pengasasan. So tak boleh bagi markah apa-apa. Jadi apa rasa kamu? Apa yang kamu rasa bila dah buat panjang-panjang tapi tak dapat markah? Kamu rasa apa? Penat kan?
Rasa macam, aduh, saya dah buat banyak-banyak, cikgu penat lah, cikgu dapat kosong. Kamu akan rasa penat. But then, okay, tak boleh buat apa. That's why kena berhati-hati bila menjawab soalan. Hati-hati. Paling penting soalan nak apa. Ya. But it's a good lesson so supaya semua yang lain belajar. Okay, dah tahu dah. So next time aku kena hati-hati. Jangan buat kesilapan. Boleh Baik. So kita telah lihat soalan yang B. Okay. So sekarang kita akan tengok pula soalan yang C. Sebab itu penting untuk faham kehendak soalan. Baik. So kita lihat soalan yang C. Baik. Soalan C. Yang ini ya. Bukan yang bawah tu. Yang bawah tu bukan Baik. Soalan C. Apakah soalan apakah warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih kekal hingga kini? Maknanya yang masih ada sampai sekarang. Berapa markah? 8 markah dia nak bagi. Ya, 8 markah. Baik. So kita tengok jawapan rakan-rakan kamu. Okey, kita tengok jawapan rakan-rakan kamu bagaimana mereka menjawab. Bukan 8 contoh, maknanya 8 isi. Kalau 8 isi itu mungkin 4 fakta, 4 huraian. Sudah dapat 8. So 4 fakta je, 4 fakta dan 4 huraian yang biasa kita buatlah. Yang biasa kita buat. Baik. So kita tengok jawapan daripada Pravin dulu. Baik. Jawapan Pravin ni kata Kesultanan Selangor. Jawapan Pravin yang mana? Oh, yang ini. Antara warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih kekal hingga kini adalah sistem pemerintahan. Baik, sistem pemerintahan boleh diterima 1. Contohnya sultan dianggap sebagai tonggak utama kerajaan. Boleh terima 2. Selain itu adat istiadat juga turut kekal sehingga kini. Baik. Antara adat istiadat yang kekal adalah seperti adat pemakaman. Kemudian adat pertabalan raja dan adat keputeraan. Dapat 1, 2, 3, 4. Seterusnya warisan Kesultanan Melaka yang masih kekal adalah pengganti pemerintah. Ini akan ditentukan dengan adat Temenggung. Adat Temenggung. Baik, adat istiadat juga turut kekal. Boleh kita terimalah. Adat istiadat juga turut kekal sehingga kini. Baik, dan yang selebihnya itu adalah huraian. Maka sistem pemerintahan, sultan dianggap sebagai tonggak utama kerajaan. Adat istiadat, adat pemakaman, adat pertabalan raja dan adat keputeraan. 4. Manakala pengganti pemerintah ditentukan dengan adat Temenggung. So dapat berapa kat sini? Dapat 6 markah. But still tak cukup. Sebab apa? Sebab soalan nak beri markah 8. So tak cukup point. Nampak tak? Tak cukup point. Baik. Di situ 6 markah. Kita lihat jawapan seterusnya. Daripada daripada siapa tadi? Kisha. Kisha, cikgu tak boleh nak tanda. Sebab apa? Sebab walaupun panjang-panjang kamu buat yang ini, tetapi sebenarnya tidak menjawab soalan. Sebab soalan sini kamu ambil daripada soalan nombor 2. Sebab salah tengok kan. So tak boleh nak ditandakan. Tak boleh nak ditandakan. Kerana apa? Tidak menjawab soalan. So kalau tak tanda soalan ni macam mana cikgu? Adakah soalan ini akan jadi jawapan ini jadi kosong? Kalau ikut skema pemarkahan dia kosong. Kalau ikut skema pemarkahan dia akan jadi kosong. Sebab tidak menjawab soalan dan salah soalan. Baik. So kita tengok jawapan daripada rakan kamu yang lain seperti Krishna. Baik. Untuk soalan C, Krishna kata ini dia. Warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih kekal sehingga kini ialah adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pemakanan dan ekonomi
yang terdiri daripada pelabuhan, mata wang, ekonomi sara diri dan jual beli. Banyaknya kamu explain dalam satu ayat. Tapi di sini akan diterima hanya 2 sahaja. Okey, iaitu adat-adat itu, contoh-contoh adat itu dan juga dari sudut contoh ekonomi. So 2 markah. Baik, kemudian kamu huraian. Adat keputusan iaitu bayi diperdengarkan azan sebaik saja dilahirkan. Okey, 3. Adat perkahwinan pula ada merisik, meminang, berinai besar, pernikahan yang ada pada masa kini. Tiba-tiba ya ayat itu. Okey, 4. Pelabuhan pula diuruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Okey. Baik. Pegawai pelabuhan. Okey, 5. Dan sistem cukai yang cekap dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan lancar. 6. Maknanya untuk soalan C kamu dapat 6. Still tak cukup. Sebab soalan nak bagi 8 markah. 8 markah tak cukup lagi. So take note benda tu. Baik. Seterusnya. Okey. Ini jawapan daripada Amna. Baik, Amna. Apakah warisan Kesultanan Melaka yang masih kekal sehingga kini? Okey, antaranya adalah ayat pertama tidak ada membawa apa-apa markah. Okey, amalkan sistem penggiliran. Salah. Sistem penggiliran mana ada Melaka buat? Melaka tak buat sistem penggiliran. Melaka buat sistem pewarisan takhta. Jadi, poin pertama dah tak betul. Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik Sultan. Salah. 2 tu dah tak betul. Seterusnya, mengamalkan sistem bertambah raja. Itu betul. Institusi raja adalah berterusan secara warisan. 2, betul. Warisan yang masih kekal sehingga kini adalah adat istiadat Melayu. 3. Keunikan adat yang diamalkan menjadi lambang kedudukan yang istimewa. Menjadi lambang kedudukan yang istimewa. Okeylah. 4. Sebab lambang kedudukan yang istimewa. Adat istiadat juga merupakan identiti dan warisan budaya Melayu. Itu hanya huraian saja. Di samping itu, agama Islam menjadi agama rasmi bagi Kesultanan. Menjadi panduan membentuk masyarakat. Air sekali adalah alat kebesaran diraja. Alat kebesaran diraja adalah seperti keris panjang, diraja Pahang, keris Taming Sari, negeri Perak. Baik. Walaupun ada beberapa poin yang kamu hilang, tetapi kamu telah berikan jawapan yang lebih. Maka kamu dapat 8 markah penuh. 8 markah penuh. Sebab kamu beri poin fakta tu lebih. Dapat cover balik fakta-fakta yang salah. Nampak tak? Nampak tak, wahai rakan-rakan sekalian? Nampak tak? Tapi dalam exam memang sukar untuk memberikan poin yang lebih sebab kesuntukan masa. So berhati-hati. Ya. Baik. Seterusnya. Kita ambil jawapan daripada siapa, iaitu daripada Adam. Kita lihat soalan C. Warisan Kesultanan Melaka yang masih kekal hingga kini termasuklah mengamalkan sistem beraja. 1. Penggunaan gelaran sultan masih digunakan di negara ini. Betul. 2. Setiap negeri yang sultan menggunakan gelaran sultan di awal nama. Sebagai contoh yang di Pertuan Agong. Baik. Bolehlah 3. Agama Islam menjadi agama rasmi. Ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Alat-alat kebesaran diraja masih terus digunakan sehingga kini. Ini digunakan semasa istiadat pertabalan. Raja contohnya keris panjang diraja dan cogan alam digunakan semasa pertabalan diraja. Baik. Adam, kamu boleh dapat 8 markah di sini. Ya, dapat 8 markah. Cuma tulisan tu, font tu besar sangat. Font tu tak boleh kecil sikit ke? Ini font bukan 12 lah. Ini font mau 17, 18 ni. Besar betul. Baik. So, kita dah tengok jawapan kawan-kawan kamu. Dah faham dah? Dah faham dah macam mana boleh jadi kesalahan? Nampak tak korang semua? Pertama, kesalahan yang pertama paling penting ialah tak apa dah. Yang pertama, elakkan kesalahan iaitu tidak menjawab soalan. Tidak menjawab soalan. Yang kedua,
Okey, kamu tidak elakkan daripada tidak faham soalan. Soalan tu nak apa? Fahami kehendak soalan tu. Okey. Yang ketiga, paling penting iaitu kamu kena berikan jawapan mengikut berapa markah yang dia nak bagi. Ikut berapa markah yang dia nak bagi. Okey, jangan kamu berpuas hati Oh, soalan bagi 8 markah. Oh, saya dapat 6. Okeylah tu cikgu, 6 markah. Okey, 6 markah tu, kamu setelah kehilangan 2 markah tau. Mungkin kamu akan kata apa? Alah cikgu, 2 markah je. Okey, bayangkan kalau 2 markah tu daripada soalan objektif. Soalan objektif ada 20 soalan. Tiba-tiba kamu salah 2. Ush, salah 2 ni. Okey, hilang 2 markah. Rasa besar tak? Rasa besar kalau di soalan objektif. Tapi kalau soalan di esei, kenapa tak rasa besar? Besar juga. Besar. Jadi sebab itu, jangan, kalau kita nak buat jawapan, jangan bagi hilang walau 1 markah pun. Jangan. Cuba berikan yang terbaik. Cuba berikan yang terbaik. Okey. Baik. Cikgu dah terangkan dah berdasarkan latihan-latihan kawan-kawan kamu semua. Okey, kita dah tahu bagaimana kesilapan berlaku dan juga apa yang patut kita buat bila kita nak menjawab soalan esei. Baik. Ada soalan tak nak tanya? Ya, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Mungkin kamu ada soalan nak tanya tentang latihan-latihan tadi, cara yang menjawab ke ataupun apa juga. Ya, nak tanya apa-apa? Mungkin Jasmine nak tanya apa-apa? Adi Fahim? Okey, mungkin Teh Shiming? Suvita? Arisa? Cikgu tahu Suvita memang lemah. Okey, tapi itulah cara dia. Cikgu, jawapan-jawapan tu semua ada dalam buku teks ke? Ya, memang ada. Semua ada dalam buku teks. Okey. Oh ya ke Jasmine? Okey, baik. Semua jawapan tu ada dalam buku teks. Ya, memang ada. Dah. Dan yang cikgu pelik, apakah alasan kamu semua untuk tidak menjawab latihan itu dan tak hantar pada cikgu? Kenapa? Kamu takut salah Kamu takut cikgu marah? Kamu takut salah dan kamu takut cikgu marah ke? Apa alasan kamu sebenarnya? Cikgu bagi daripada hari Selasa lagi hari itu. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Saya tak tahu nak send macam mana cikgu. Kan cikgu dah cakap. Kamu boleh tulis atas kertas, kemudian snap gambar dan send through WhatsApp kepada cikgu. Send melalui WhatsApp kepada cikgu. Dan cikgu akan semak macam ni. Okey. Jadi, kalau bagi latihan, buat. Dan apa alasan kamu yang lain-lain? Ada yang kata tak tahu macam nak send. Yang lain-lain macam mana? Okey, Zahra Syasmin. Okey, Zahra Syasmin ni jarang tak hantar. Tiba-tiba sekarang ni selalu pula yang tak hantar ya. Amar Qawi. Paling susah nak dapat jawapan daripada kamu. Bila kamu nak hantar ni? Okey. Arif. Suvita. Okey, Sasi. Okey. Cuba rajin-rajinkan diri. Hantar apa cikgu? Ni kau hantar apa lagi? Hantarlah latihan tu. Latihan yang cikgu suruh buat, hantar. Okay, dah kantor. Okey, sebab cikgu ingat okey. Boleh Sebab apa? Kamu takut apa? Okey, takut cikgu marah kalau salah. Okey, nak tanya korang semula selama korang belajar dengan cikgu secara online ni, pernah tengok cikgu marah ke? Pernah ke? Pernah tak cikgu marah korang? Pernah ke tak pernah? Cuba beritahu cikgu. Tak kan? Apa yang korang nak risau? Ada yang kata tak cikgu. Cikgu tak pernah marah walaupun kamu salah. Sebab bermakna apa? Salah itu bermaksud kamu kena dibantu untuk diperbetulkan. Bukannya dimarah. Jadi jangan takut. Next time jangan takut untuk hantar. Okey, Suvita, terutama sekali pelajar-pelajar yang kamu tahu diri kamu tu, oh ya, aku lemah lah buat soalan sutu dan soalan esei ni. Aku kena hantar ni. Macam tu. Kalau yang lemah ni, hantar. Supaya kita dapat semak.
Dan tengok jawapan-jawapan kamu dan kita perbaikinya. Okey Nakib? Okey, Nakib pun tak hantar. Dini dan juga Saif Alik. Jangan lupa. Okey, boleh next time. So next time cikgu harap kamu semua boleh hantar untuk kita semak sama-sama. Okey. Baik, ada soalan ke tak ni? Ke korang ni diam je ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Dah sarapan belum? Macam-macam tak sarapan lagi je. Macam tengah lapar masing-masing. Lapar Okey. Belum lagi. Okey. Faham. Belum lagi. Tak apa. Okey. Sarapan biji ni. Dah makan lapar lagi cikgu. Pelajar-pelajar form 2 memang macam tu. Okey. Cikgu tahu. Pelajar-pelajar form 2 ni. Okey. Kamu nak tahu tak satu fakta bahawa sebenarnya okey